Kemudian wa kaifa, bagaimana? Ini keadaan Allah SWT. Kaifa, tak boleh tanya macam mana rupa Allah Ta'ala, tinggi ke, rendah ke, besar ke, kecil ke. Tak boleh tanya. Sebab bagaimana itu hanya layak untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kalau tuan-tuan tanya macam mana rupa Dajjal, diceritakan oleh Nabi SAW. Kita tengok muka surat 129 nota kaki 168. Dajjal adalah seorang pemuda tidak berjanggut dan tidak bermisai. Kita dah baca, rasanya dah baca dah bulan-bulan lepas ni tentang Dajjal. Ciri-ciri Dajjal diceritakan oleh Nabi SAW. Sebab Dajjal ni makhluk. Jadi seesok kalau kita, tak anak kita, tak cucu kita, keturunan kita nanti satu masa apabila Dajjal di zahir, mereka akan kenal Dajjal. Kerana ciri-ciri Dajjal itu dah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Macam mana rupa Dajjal ni? Dia makhluk, dia bukan Tuhan. Tapi dia kata pada manusia waktu itu yang dalam keadaan sangat genting, siapa-siapa yang mengaku aku sebagai Tuhan, aku akan berikan syurga pada dia. Siapa-siapa manusia yang tidak mengaku aku Tuhan, aku akan berikan neraka pada dia. Maka ramailah manusia yang ikut Dajjal. Dapatlah apa yang Dajjal nak bagi. Dapat makan, dapat minum, semua. Dapat syurga. Tapi itu adalah syurga tipuan semata-mata. Bukan syurga yang sebenar. Syurga yang sebenar hanya datang dari Allah SWT. Dajjal menzahirkan diri dia sebagai, dia kata diri dia Tuhan. Tapi kita, kalau kita yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan, kita berpegang bahawa Allah SWT itu tidak boleh dizahirkan zatnya dan sifat. Tak boleh. Zatnya tak boleh. Sebab walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana kita nak gambar Allah Ta'ala? Tak boleh gambar kan? Kaifah, tak boleh langsung fikir. Mata, bila ini adanya Allah? Tak boleh tanya. Bila kita ada, boleh kita tanya. Kita lahir, kita tahu kita lahir bila. Cuma kita tak tahu bila kita akan tiada. Kita meninggalkan alam ni. Tu tak tahu. Kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tu Allamul Ghuyub. Wallahu ya'lamu ma tasna'u. Allamul Ghuyub. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tahu apa yang zahir pada kamu dan apa yang rahsia pada kamu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu usahakan. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala tu Al-Alim, yang maha mengetahui. Tak ada apa yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata tak boleh tanya. Mata bila ada Allah tak boleh tanya. Tapi kalau kita boleh tanya bila kita ni nak ada. Bila Ustaz Azmi nak sampai ni, tak sampai-sampai lagi. Pukul 8 subuh dah sampai lagi. Contoh. Tapi sampailah. Alhamdulillah. Kebiasaannya tiap-tiap bulan saya berkumpul ini sempat sembahyang maghrib dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sempat. Alhamdulillah. Sama ada muafiq ataupun masbu, sampai paling-paling tidak pun waktu imam berdiri saya dah baik. Alhamdulillah. Tak adalah menunggu mana Ustaz Azmi tak baik-baik. Dah jadi macam Abdul Wahab pula. Pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, pukul 11 pun tak balik. Pukul Abdul Wahab nak menimbulkan marah pak mentuanya Sadiq Segaraga. Tu tertinggi Abdul Wahab. Tu nak meliputkan bapa mentua yang penipu kan. Kalau saya buat orang macam tu, bukan saya tuan-tuan yang ikut, saya yang ikut. 8.10 tak sampai, 8.20 tak sampai, 8.25 tak sampai, 8.30 tak sampai, nak isyak ke sampai, tak ada tadi. Itu untuk makhluk. Tapi Allah Ta'ala tak boleh tanya.
Bila adanya Allah. Sebab Allah Ta'ala itu qidam dan baqa. Kita dah sebut dalam sifat-sifat sebelum ni, kan? Dia qidam dan dia baqa. Dia sedia ada dan dia kekal, tidak binasa, kan? Wa kam, dan berapa bilangan Allah Ta'ala tu? Tak boleh tanya kam, berapa Allah Ta'ala? Tak boleh tanya. Sebab Allah Ta'ala ni sifat dia wahdaniyah, dia tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Maka kita saja orang Islam yang layak memakai nama Allah SWT. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala itu sifatnya Maha Esa. Orang agama lain tak layak pakai nama Allah. Pasal apa? Sebab dia kata Tuhan berbilang-bilang. Dia kata Tuhan Allah tu the Father of God, Jesus Christ the Son of God, Gabriel the Holy Spirit. Mana jadi? Dia kata tiap-tiap tiga ni adalah Tuhan, memiliki sifat Tuhan, bercantum jadi Tuhan yang satu. Amboi, macam mana? Bapak cantum anak macam mana? Mana boleh? Boleh tak? Boleh kita cantum anak kita. Dia cantum anak kita jadi satu. Boleh. Akal yang waras tak boleh menerima benda semacam tu. Apatah lagi kalau melibatkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan boleh bercantum dengan ciptaannya. Jesus Christ tu manusia, betul tak? Allah tu Tuhan, boleh ke manusia bercantum dengan Tuhan? Jadi tak logik. Jadi mana boleh mereka pakai perkataan Allah? Sebab Allah ini ahad sifat dia. Sifat dia Maha Esa. Jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah, maka jawablah laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Allah Ta'ala tidak berada pada suatu tempat dan tidak terikat dengan masa kepadanya. Allah Ta'ala tu tak ada tempat. Tak payah pakai ayat ni pun tak apa. Jawab je walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak akan menyamai dengan sesuatu apa pun. Jadi sesuatu apa pun itu ada tempatnya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Allah mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu wujud, tidak bertempat. Dia pusing pula. Dia kata kita kan baru bercerita tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bukankah Nabi SAW itu menghadap Allah SWT pada waktu Nabi di Mi'raj kan? Yang Nabi apabila melihat keagungan zat Allah SWT, Nabi terus menyebut At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Segala yang baik-baik, yang sempurna-sempurna adalah milik Allah SWT. Segala penghormatan milik Allah SWT. Allah Ta'ala bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab balik, Assalamualaikum wa ala ibadillahi s-salihin. Jadi kalau Allah tu tak bertempat, macam mana Nabi boleh berhadapan dengan Allah SWT? Sedangkan Nabi itu makhluk bertempat, Allah tu tak bertempat. Kamu kata Allah tak bertempat. Dia lupa bahawa peristiwa itu adalah peristiwa yang berada dalam alam ghaib. Hanya Nabi SAW saja yang mengetahui. Dan Nabi tak menceritakan dalam hadis baginda tentang bagaimanakah zat Allah SWT tu. Nabi tak boleh cerita. Nabi tak cerita. Pasal apa? Nabi tak boleh cerita. Yang Nabi boleh cerita bagaimana rupa syurga, bagaimana rupa neraka. Itu je Nabi bercerita. Kan dalam peristiwa Mi'raj kan, Nabi dibawa melawat syurga dan neraka. Di depan di pintu syurga ditunggu oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan beri salam pada Nabi kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan suara yang lembut, suara dengan tingkah laku, dengan perawakan yang baik, dengan muka yang senyum. Betul tak? Cerita Isra Mi'raj baru ni kan. Bila sampai neraka pula, malaikat Malik Zabaniyah pula menyambut Nabi dengan salam juga, tapi salamnya keras. Lebih keras daripada suara penyanyi rock. Mukanya bengis kan? Bawa tengok neraka, Nabi cerita lah kat dalam syurga macam mana. Ada sungai madu, ada sungai susu. Masuk neraka Nabi cerita pula, aku melihat banyaknya